أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh dan yang telah pun berada di Google Meet kita pada pagi ini bagi membimbing kita untuk bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya syarah dari terjemahan Hikam Jawi. Yang berusaha Puan Hajar Rosniyati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemenut Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pecinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun terus istiqamah memilih untuk berada di Google Meet Gemenut Iman pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rahmatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dipertemukan pada pagi yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah dorongkan kita untuk terus mempertingkatkan keimanan kita, menambah ilmu serta amalan, dan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai kebaikan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini dilimpahi rahmat dan keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawarnya kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Hanya Engkaulah maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk pesakit-pesakit ini. Wan Aisyah Andak, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Ahmad Syair bin Katmin, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dahnia binti Muhammad Aziz, Nur Azikin Lajis Elais Aziz, Latifah Hussein, Zahara Hussein, Muhammad Faiz Mohsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Siti Nur Zalizawati Amran, Nonas Nina Abu Nasir, Khairul Bariyah binti Harun, Ismail bin Muhammad Yunus, Najahah binti Abdul Rahman, Jaruhaiza binti Haji Ahmad, Sofia bin Ahmad, Siti Hawa binti Abdul Rahman, Azihan Maksaman, Hanisah binti Hashim, Nurul Asila binti Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zaharah binti Muhammad sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabihi, Datin Sharifah binti Zain, Siti Rahimah binti Ja'far, Farhida Fariyati binti Abdul Ghaffar,
Zarina binti Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emiliano Rasha binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nurmadiah Mukhtar, Hamudah Hasan, Muhammad Zari Idlan bin Abu Nasir, Mahani Arsyad, Haji Halus Husin, Roslan Said, Yusuf bin Aman, Cik Nolia, Cik Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din, Rahaya Kamarudin, Halimatul Sa'adiyah Hasan, Farhana Syafika binti Abdullah, Haji Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Muhammad Halif Qayyim bin Hishamuddin, Nurmala binti Abdullah, Azim Syukri bin Syukur, Sufyan Najiha binti Zahari, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Ismail, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Juminah Masrum, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah Sanib, Saimah Sanib, Muzaila Mustafa. Kita doakan kepada Cikgu Eja, bekas AJK Gubernur Iman, yang akan menjalani operation pagi ini mengenai masalah buah pinggang beliau. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan untuk penyembuhan bagi Cikgu Eja. Dan seterusnya, Nur Aini Khalid, Nur Maslita Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, dan juga kita terus doakan kepada anak anda Ustaz Elin Nur Sumaya binti Elin Aminin, dan seluruh nama yang disenaraikan itu sebanyak 209 orang. Mohon kita doakan mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna, dan juga kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini juga kiranya diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan sebagainya. Sama-samalah kita doa mudah-mudahan Allah permudahkan, diberikan syifa yang sempurna kepada kita, insyaAllah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam taksiah untuk keluarga arwah Tengku Rozila binti Tengku Azman yang namanya sering berada di Google Meet. Dia menulis firman untuk kita doakan, iaitu merupakan pesakit kanser yang telah pun pulang ke rahmatullah petang semalam. Jadi kita doakan mudah-mudahan arwah di sisi rahmat ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, dan juga berilah kesabaran kepada ahli keluarganya, dan kita doakan mudah-mudahan lapangkan kuburnya, jadikan syurga sebagai ganti tempat tinggal bagi Allahyarhamah Tengku Rozila binti Tengku Azman. Dan Gubernur Iman juga tidak lupa untuk terus merakamkan sana helwah kepada para jemaah kita yang menyambut kelahiran pada hari ini. Sana helwah, barakallah fi umrik. Mudah-mudahan para jemaah yang menyambutnya pada hari ini, kelahiran pada hari ini, kita doakan sentiasa dalam rahmat lindungan Allah. Semoga bertambah umur, semakin bertambah sempurna iman, segala impian tercapai, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kuliah kita diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacitanya. Saya serahkan kuliah kita kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin kita dengan bacaan Yasin, doa dan terusnya syarah dari terjemahan Hikam Jawi. Tafadhal mashkura. Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon diberikan ilmu yang bermanfaat.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini ceria, semangat. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, selesa, tenang, hatinya damai, matanya segar, badannya cergas, otaknya tenang. Pada masa yang sama dapat bersama pagi ini, insya-Allah kita akan meneruskan perjuangan kita mengisi baki umur dengan amal yang soleh. Kita berharap Allah jaga keikhlasan hati kita. Kalaupun kita direndahkan, kita tenang. Kalau kita diangkat, dijunjung, kita tenang. Kalau kita diperli atau dikeji, kita tenang. Kalau kita dihasad atau apa, kita dalam keadaan tenang. Tetapi kita berlindung dengan Allah daripada hasad, dengki, cacian, makian, perlian dan sebagainya. Apa sahaja perkara-perkara yang menyakiti kita. Tetapi fokus kita bukan kepada hal-hal yang menyakiti kita atau kepada hal-hal yang menyebabkan kita menjadi selesa dan berbangga. Bukan itu fokus kita. Fokus kita ialah mendapatkan kemakbulan dari Allah, keredaan dari Allah, kasih sayang dari Allah. Dan saya rasa apa merakamkan kesedihan juga atas apa yang disebutkan tadi, almarhumah Tengku Rozilah, betul sebutan saya tu. Semoga almarhumah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ingatan kita bukan sekadar ingatan yang tinggal di bibir sahaja, tetapi nawa itu dalam hati kita, kita doakan dengan menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga mendoakan dengan sepenuh hati kita, semoga almarhumah dicucuri rahmat, diberikan kelapangan dalam alam kuburnya, diberikan nikmat, diangkat segala bentuk azab dan siksaan, diampunkan segala dosa-dosanya, diangkat setinggi-tingginya darjatnya, dipermudahkan urusan alam barzahnya, dan diberikan gantian yang baik dalam urusan barzah sampailah nanti ke mahsyar dan mudah-mudahan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekalipun mungkin saja setiap orang tidaklah mengenali secara peribadi dan dekat, mungkin saja, tetapi kita tidak merasa keberatan untuk bersaksi bahawa almarhumah yang kita niatkan dan maksudkan ini adalah orang yang sekurang-kurangnya orang yang sedang berusaha dan telah pun berusaha berjuang untuk memperbaiki diri. Telah pun berjuang memperbaiki diri. Dan begitulah sampai masa nanti kita juga akan tersenarai dalam senarai orang-orang yang disebutkan telah kembali ke rahmatullah. Sampai masa nanti kita juga akan tersenarai dalam senarai orang-orang yang disebutkan telah kembali ke rahmatullah. Jadi marilah sama-sama kita biniyati syifa lit tabarruk, untuk mengambil barakah pada masa yang sama dengan niat mudah-mudahan diberikan kesembuhan afiat. Kita baca surah Yasin dan kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati majlis kita, insya-Allah. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
عنهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha menyembuhkan, Tuhan yang maha mengasihani, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan kesihatan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah di pagi yang penuh dengan barakah di dalam bulan Rajab yang diberkati ini, agar Engkau berikan peluang kepada kami untuk menghabiskan, untuk melanjutkan baki umur yang Engkau pinjamkan ini untuk ketaatan kepadamu, untuk menghambakan diri kepadamu, untuk memperbaiki diri kami ya Allah, untuk bersihkan diri kami sebelum kami kembali kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah peluang yang sebaik-baiknya kepada diri kami untuk meningkatkan diri, untuk membersihkan hati, untuk membetulkan kesilapan-kesilapan kami, agar kami dapat menyelesaikan segala hutang piutang kami kepadamu ya Allah, dan melunaskan segala tanggungjawab sebagai hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga memohon dengan setulus hati kami, ya Allah, saudara kami, jiran kami, kenalan-kenalan kami yang sedang diuji dengan kesakitan atau penyakit atau apa sahaja yang mengganggu kesihatan dan keafiatan mereka. Kami mohon kepadamu, ya Allah, bagi pihak mereka agar mereka diberikan afiat dan sihat, agar mereka diberikan kesembuhan dan syifa. Mudah-mudahan mereka kembali sihat, dapat memanfaatkan kesihatan itu untuk melakukan banyak kebajikan dan ketaatan. Kami mohon juga ya Allah agar mereka diberikan ketabahan iman, diberikan kekuatan taqwa, diberikan kekuatan rohani, agar mereka terus istiqamah menghambakan diri kepadamu ya Allah, tetap bertawakal kepadamu, tetap redha setiap ketentuanmu, tetap menjadi hamba-Mu yang menjalankan tuntutan ibadah yang Engkau wajibkan ke atas mereka sebagaimana Engkau wajibkan ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dari kalangan kami yang telah kembali kepadamu ya Allah. Engkau lebih mengasihi mereka. Ampunkanlah dosa-dosanya, luaskanlah kuburnya, jadikanlah alam barzahnya taman di antara taman-taman syurga. Ampunkan segala kesalahannya ya Allah, sekalipun kami tidaklah mengetahui akan apa hakikat dirinya. Namun Engkaulah yang maha mengetahui, dan dia adalah hamba-Mu ya Allah. Kasihani dia, angkatkanlah dia dengan setinggi-tinggi darjat bersama dengan orang-orang yang soleh, para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang mendapat tempat kemuliaan di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan yang penuh dengan berkah ini, berkatilah kami di dalam bulan Rejab ini. Berkatilah kami ya Allah juga di dalam bulan Sya'ban yang bakal menyusul, dan sampaikanlah umur kesempatan kami untuk beribadah dan menghambakan diri di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkah umur yang Engkau pinjamkan kepada kami bersyukur kami dipertemukan dalam nur iman. Kami mohon kepadamu ya Allah, peliharalah pelimpunan ini, peliharakanlah kumpulan ini, peliharalah ukhuwah yang bersambung, yang terjalin dengan asbab ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau peliharalah ia dan jagalah ia, sebagaimana kami juga berusaha untuk memeliharanya dan menjaganya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada pergaduhan, perseteruan, pertelingkahan, permusuhan yang tidak berkesudahan. Pupukkanlah ya Allah, berikanlah ya Allah, naungkanlah kami ya Allah dengan kasih sayang, dengan kejujuran, dengan amanah.
pada masa yang sama ya Allah dengan penuh keikhlasan agar segala amalan-amalan yang telah dilaksanakan menjadi pemberat timbangan kami di mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah dan memohon, kepada Engkau kami bertawakal dan kami meminta, kepada Engkau kami menyerahkan segala apa saja ketentuan. Kami reda dengan setiap apa yang telah Engkau berikan, kami reda dengan setiap apa yang sedang berada bersama dengan kami. Kami reda dengan setiap apa sahaja yang bakal menyusul ketentuannya ke atas kami. Radina billahi rabbah. Kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina. Kami semua reda Islam agama kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami semua reda Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur banyak. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung pembelajaran kita. Kita lihat muka surat 35 menceritakan tentang bab fana ini. Kita nak lihat pada yang bahasa Arab dia. Apabila kita tahu bahawa setiap yang wujud di alam ini diwujudkan oleh Allah. Setiap yang ada di alam ini memperlihatkan kekuasaan Allah. Setiap ada yang ada di alam ini semuanya menunjukkan ketentuan Allah. Setiap yang ada di alam ini semuanya menunjukkan bahawa betapa maha luasnya rahmat Allah. Apabila dekat alam ini semua benda bila kita lihat, kita nampak bahawa dengan pandangan iman, ilmu dan pandangan hati, kita lihat bahawa semua itu menunjukkan bahawa kekuasaan Allah, ketentuan Allah dan semua sekali. Maka dengan sebab itu, lihat apa yang disebut oleh pengarang. Apa kata pengarang? Muka surat 35. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Bagaimana kita nak membayangkan, bagaimana nak dibayangkan bahawa ada sesuatu yang menghalang Allah. Bagaimana kita nak bagaimana kita nak yutasawwaru. Macam mana kita nak bayangkan bahawa, bukan bayang ni maknanya kita hayal. Bagaimana kita nak menggambarkan, bagaimana kita nak gambarkan ada sesuatu yang menghalang Allah, sedangkan Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Jadi bila saya tengok awan, macam mana saya nak kata awan itu berjaya menghalang pandangan hati saya, betapa Allah lah yang menjadikan dia, sedangkan memang Allah yang jadikan dia. Maknanya pandangan mata saya tengok awan, tapi pandangan hati saya melihat bahawa awan itu tidak akan namanya awan, tidak akan wujudnya awan, tidak akan adanya awan, tidak akan bergeraknya awan, tidak akan terbentuknya awan, tidak akan jadinya awan, melainkan diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Jadi macam mana kita nak mengatakan ada sesuatu yang menghalang, sedangkan Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Maknanya bila kita lihat dalam soal penciptaan, kita tahu bahawa setiap benda yang ada di alam ini, semuanya tak terlepas daripada ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksud dia. Tengok bawah tu dia tulis, maka adalah dalilnya bagi tiap-tiap yang mawujud, tiap-tiap yang ada itu, dengan dilimpahkan atasnya daripada rahmatnya. Semua benda yang ada ke alam ini dengan rahmat Allah. Dengan asar ilmu Allah. Allah mengetahui tentang awan tadi. Dengan iradatnya, yakni kehendak Allah juga menjadikan
adanya awan itu. Dengan kudratnya, dengan kekuasaan Allah, adanya awan itu. Dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah, maka adalah awan itu. Sehingga, jadilah ia, awan itu, contoh saja awan tu, jadilah ia cermin barang yang dalamnya. Dan adalah ia juga yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Dan apabila adalah dia jua yang menzahirkan akan tiap-tiap sesuatu, ia tu Allah tau. Dia sebenarnya. Kalau kita sebut dia lah, D-I-A, dia. Kat situ disebut ia. Dan apabila adalah dia jua yang menzahirkan akan tiap-tiap sesuatu, maknanya yang mencipta tiap-tiap sesuatu, maka bagaimana dapat bahawa ada sesuatu yang boleh menghalang Allah, mendinding Allah. Maknanya menyekat pandangan hati kita betapa sebenarnya Allah lah yang menjadikan awan itu. Awan tu sebagai contoh, sebenarnya bukan awan. Setiap makhluk yang ada di alam ini, itulah pandangan kita. Jadi tak ada sesuatu pun yang boleh menghalang pandangan hati kita betapa setiap perkara, setiap benda, setiap apa yang wujud, semuanya diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok matahari, saya melihat dengan pandangan hati dan pandangan ilmu saya, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai dia, Allah yang menentukan pergerakan dia, Allah yang menetapkan tentang dia, Allah yang mentakdirkan adanya ia, Allah menjadikan dia daripada tiada kepada ada, dan nanti pada hari kiamat Allah juga yang akan menghancurkan dia. Jadi macam mana matahari nak menghalang saya daripada mengetahui betapa dia tu ada dengan sebab kekuasaan Allah, dengan adanya dia tu ada dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah. Jadi kita tengok matahari taklah semata-mata tengok matahari sahaja. Catatan dia begitu Baik, kemudian kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Macam mana kita nak menggambarkan ada sesuatu yang menghalang, ada sesuatu yang menghalang Allah, sedangkan padahal sedangkan Allah yang zahir pada tiap-tiap sesuatu. Apa makna Allah zahir pada tiap-tiap sesuatu? Maknanya kekuasaan Allah, kehendak Allah, semuanya terserlah pada tiap-tiap sesuatu. Zahir, terzahir tu maknanya apa? Terserlah. Apa yang terzahir? Kekuasaan Allah, kehendak Allah. Itu kan terzahir kan? Saya tengok laut. Apa yang terzahir pada laut? Kekuasaan Allah. Macam mana laut itu boleh jumlahnya air dia banyak? Ketentuan Allah. Macam mana laut tu boleh mengapung kapal? Kekuasaan Allah. Macam mana laut itu boleh menyimpan banyak yang namanya kandungan ikan-ikan dan hidupan di dalamnya? Kekuasaan Allah. Dengan ilmu Allah, dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Jadi dia kata, macam mana kita nak katakan ada sesuatu yang boleh melindungi kita daripada Allah, sedangkan kekuasaan ilmu Allah semuanya terzahir pada tiap-tiap sesuatu. Maknanya secara hakikatnya gitulah. Mari kita lihat. Kemudian bawahnya lagi. Kemudian disebutkan, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Tadi bi kulli syai'. Ni fi kulli syai'. Dia kata macam mana sesuatu tak ada sesuatu nak menghalang Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan wa huwa alladhi, sedangkan dialah Allah yang mana kekuasaannya, ketentuannya, ilmunya terzahir pada tiap-tiap sesuatu. Hampir sama dengan yang nombor 2. Yang tadi bikulli syai'. Bikulli syai', dengan segala sesuatu. Ini pada segala sesuatu. Pada segala, tadi dengan segala sesuatu. Dengan matahari, kita dapat tahu bahawa matahari itu jadi gitu dengan kekuasaan Allah, dengan iradah Allah, dengan ketentuan Allah, dengan ilmu Allah. Sekarang kita tengok pula pada bulan, kita tengok pada bulan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda itu adalah kehendak Allah, ada tanda-tanda itu penciptaan Allah, ada tanda-tanda bahawa Allah lah yang mengadakan dia daripada tiada menjadi ada.
Jadi kita tengok bulan mengingatkan kita kepada Allah. Kita tengok rumput mengingatkan kita kepada Allah. Kita tengok binatang mengingatkan kita kepada siapa yang cipta binatang. Siapa yang membentuk binatang itu dengan bentuk itu. Siapa yang menggerakkan binatang. Siapa yang menjadikan sel-selnya bertumbuh pada binatang tersebut. Siapa sebenarnya yang menjadikan binatang itu daripada tiada menjadi ada. Siapa yang menjadikan binatang itu dapat dilihat oleh kita. Siapa yang menjadikan mata kita dapat melihat binatang itu dengan bentuk yang seperti itu. Akhirnya, dia tengok binatang, mengingatkan dia kepada siapa? Kepada Allah. Dia tengok kepada bulan, mengingatkan dia kepada siapa? Kepada Allah. Dia tengok kepada pasir, mengingatkan dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat satu orang, maka dia mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat satu benda yang cantik, dia hanya melihat. Dia kata, ya Allah, cantiknya baju ni, cantiknya tudung ni, cantiknya rumah ni, cantiknya sungai ni, cantiknya yang namanya hutan ni, cantiknya pokok ni. Bila dia tengok pokok, sebenarnya pokok tu cantik. Macam mana dia boleh ada penilaian cantik dalam otak kita? Dari mana datang? Yang menilai cantik, otak kita melihat dia sebagai cantik. Itu kan ciptaan dari Allah. Nampak tak? Saya punya video ni. Ke video saya tak jelas? Okey. Jadi cerita dia, melihat tu, mereka melihat bahawa bila dia melihat apa saja, mengingatkan mereka tentang Allah lah yang menjadikan. Wa huwallazi azhara kulla syai'. Kemudian wa huwallazi zahara bi kulli syai'. Kemudian yang ketiga, wa huwallazi zahara fi kulli syai'. Kekuasaan Allah, ketentuan Allah, yang menjadi kekuasaan Allah, ilmu Allah, semuanya ada pada setiap sesuatu. Kemudian yang keempat, kaifa yutasawwaru. Macam mana sesuatu benda boleh nak menghalang kita daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan pandangan mata, tapi dengan pandangan hati, pandangan ilmu. Wa huwallazi, sedangkan Allah lah zahara li kulli syai'. Sedangkan kekuasaan Allah itu terzahir untuk setiap sesuatu. Tadi fi kulli syai', ni li kulli syai'. Bagi setiap sesuatu pasti terzahir ilmu Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Kemudian disebutkan lagi di bawah, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Macam mana kita nak mengatakan ada sesuatu yang menghalang kita daripada melihat Allah, sedangkan Allah lah zahir qabla wujudi kulli syai'. Tengok sebelah makna dia. Muka surat 36. Iaitu, sedangkan Allah itu dia zahir, dia ada sebelum wujud sesuatu. Sebelum wujud adanya tiap-tiap sesuatu, yang ada hanya siapa? Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang, kerana bahawasanya wujud tiap-tiap sesuatu itu adalah perbuatan Allah, maka adalah ia tu maknanya dia, Allah, wujud sebelum wujud sesuatu, maka ia jua yang awal yang tiada permulaan bagi wujudnya. Apa makna dia? Okey, saya guna bahasa mudah. Ni kalau guna bahasa kat sini ni, nanti kita terpening-pening juga ni. Okey, baik. Sebelum okey, soalan saya. Soalan simple lah, kita mudahkan sikit lah. Untuk yang perenggan pertama atas, muka surat 36 tu. Siapa cipta langit? Jawapan dia Allah. Siapa cipta bumi? Jawapannya Allah. Siapa cipta alam ini? Jawapan dia Allah. Siapa cipta masa? Sekarang kan ada masa berjalan. Jam memang ada depan kita. Tapi masa yang berjalan tu, siapa cipta dia? Allah. Jadi, sebelum Allah cipta masa, sebelum Allah cipta ruang, kawasan maknanya ruang. Ni sebelah saya ada ruang ni. Ruang atas, ruang bawah, ruang kanan, ruang kiri, ruang depan, ruang belakang. Semua ruang-ruang kawasan ni, tempat, space dan sebagainya, semua itu adalah ciptaan Allah.
Jadi sebelum Allah ciptakan semua makhluk-makhluk ni, asalnya kan semua tak ada. Malam tak ada, gelap tak ada, terang tak ada, siang tak ada, malam tak ada, tempat tak ada, masa tak ada, waktu tak ada, zaman tak ada, susunan tak ada. Semua tak ada. Asalnya kan semua tak ada. Jadi pengarang mengingatkan bahawa macam mana nak menghalang kita daripada kita melihat Allah. Sedangkan semua benda yang ada ni, semuanya bermula daripada tiada. Satu-satunya yang ada tanpa permulaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba bayangkan bahawa semua makhluk tu asalnya tak ada. Jadi siang tak ada, malam tak ada, gelap tak ada, terang tak ada. Gelap ni dia bukan asalnya gelap kemudian Allah cipta cahaya, bukan. Asalnya cahaya tak ada, gelap pun tak ada. Yang paling penting sekali kita faham, asalnya masa tak ada. Masa tak ada, ruang tak ada, tempat tak ada. Luar tak ada, dalam pun tak ada. Alam tak ada, jadi luar alam pun tak ada, dalam alam pun tak ada. Maknanya Allah yang mencipta semuanya. Jadi pengarang mengingatkan bahawa wahwa zahir qabla kulli syai. Qabla wujudi kulli syai. Allah dialah sahaja yang ada, yang zahir, yang ada, yang wujud sebelum adanya semua makhluk-makhluk itu. Sebab tu saya tekankan selalu. Nanti kita nak cerita Isra' Mi'raj kan. Saya nak tekankan selalu bahawa Isra' Mi'raj bukan menjadi bukti Allah ada di langit. Allah tak ada di langit. Allah ada tapi bukan di langit. Allah bukan di langit, Allah bukan di atas langit, Allah bukan di atas arash, Allah bukan dalam syurga, Allah bukan dalam Kaabah, Allah bukan dalam masjid, Allah bukan dalam bumi, Allah bukan di mana-mana, Allah bukan masuk hutan, Allah bukan masuk gua. Bukan. Sebab sebelum Allah cipta gua, cipta hutan, cipta masjid, cipta Kaabah, cipta langit, cipta arash, cipta syurga, sebelum semua alam tu diciptakan, semua makhluk tu diciptakan, sebelum semuanya ada, wahuwa zahiru, dialah yang hanya saja yang ada, dia hanya saja dia sahaja yang ada, qabla wujudi kulli syai, sebelum wujudnya tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah exists without a place. Allah ada tanpa tempat, tanpa bermasa. Kerana memang Allah tidak berhajat kepada ruang, tempat dan masa. Sebab tu pengarang menekankan yang itu. Dan Allah tiada permulaan kewujudan Allah. Sebab tu kita tak boleh bayangkan tentang Allah. Tak boleh. Kita tak boleh bayangkan, fikirkan ataupun angan-angankan. Apa sahaja yang tergambar di fikiran kita, maka itu confirm bukan Allah. Mahma tasawwarta bibalika, fallahu la yushbihu dhalik. Apa saja yang tergambar, terbayang di dalam fikiranmu dan khayalanmu, maka Allah tidak menyerupai apa yang kamu bayangkan dan gambarkan. Kerana apa yang kamu gambarkan dalam kepala kamu, fikiran kamu, otak kamu, maka itu juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa cipta otak kita? Allah. Siapa cipta idea kita? Allah. Siapa cipta khayalan kita? Allah. Siapa cipta angan-angan kita? Allah. Tidak ada satu pun yang terlepas dari penciptaan oleh Allah. Jadi pengarang beritahu lagi, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'. Macam mana sesuatu tu nak menghalang kita daripada melihat kewujudan Allah, mengakui kewujudan Allah, sedangkan sedangkan azhara min kulli syai', sedangkan ia adalah yang terlebih zahir berbanding tiap-tiap sesuatu. Terlebih zahir dengan maksudnya Allah itu wajibul wujud. Manakala yang lain selain dari Allah mumkinul wujud. Baik, berkenaan. Ni ada satu persoalan. Bagus juga sambil-sambil ni. Macam mana pula perkataan bersemayam? Sebab itulah saya antara orang yang ubah cara penterjemahan. Saya antara orang yang komitmen untuk ubah cara penterjemahan.
Penterjemahan apa? Penterjemahan bahas ayat Quran ketika apa? Kepada bahasa 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 kita lah. Bahasa kita. Saya bagi satu contoh. Dulu saya pernah terangkan sikit lah. Saya share sikit lah. Alang-alang ada peluang ni dah tanya ni. Okay. Saya pergi kepada panjang ni cerita kita ni. Okay. Ni contohnya. Alang-alang dah tanya kan. Okay. Nampak? Paparan saya ni. Nampak InsyaAllah. Baik. Bila dalam Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surah Taha tersebut, saya suka dua pendekatan. ASWJ. ASWJ yang saya maksudkan ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendekatan pertama, tak apalah. Kalau siapa yang mula kata, apa benda cerita ni, tak apa. Anggap je lah ni kali pertama kita dengar. Nanti insyaAllah dalam Isra' dan Mi'raj kita punya tu nanti saya akan ceritakan insyaAllah lebih detail. Tapi oleh kerana ada persoalan tadi dan penting. Jadi saya suka ketika ayat itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita ambil kaedah tafwid, tafwid maknanya serahkan maknanya kepada Allah, kita ikut majoriti ulama salaf, maka kita akan terjemah bahasa Melayunya Allah beristawa ke atas arasy. Sebab dalam Quran tak ada perkataan semayam. Demi Allah, dalam Quran tidak ada perkataan semayam. Yang ada perkataan apa? Istawa. Jadi saya ambil pendekatan, kalau nak terjemah ke bahasa Melayu sekalipun, dikekalkan perkataan bahasa Arab itu. Allah beristawa ke atas arasy. Apa makna istawa? Serahkan maknanya kepada Allah. Habis istawa tu macam mana? Istawa adalah istawa. Kenapa tak terjemahkan? Sebab istawa adalah istawa. Habis apa makna dia? Maknanya serah kepada Allah. Dengan catatan, wa huwa zahiru, Allah dia maha al-zahir, qabla wujudi kulli syai. Allah ada sebelum adanya tiap-tiap sesuatu. Sebelum ada langit, ada arasy, ada syurga, Allah wujud tanpa bertempat. Sebelum adanya tempat, Allah wujud tanpa bertempat. Okey. Tapi kalau kita nak buat secara takwil, boleh? Sebahagian besar ulama-ulama khalaf, mereka mentakwil pun boleh. Dua-dua ni dikira tanzih. Maknanya mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Lalu kalau saya terjemah, saya akan tulis Allah maha berkuasa atau Allah menguasai ke atas arasy. Nombor 2 ni pun boleh. Nombor 2. Yang tak boleh, nombor 3 bawah. Ini kita sebut mujassimah, menjisimkan Allah, tashbih, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Apabila dia tulis Allah duduk ataupun berada di atas arasy. Yang ini jawapannya terkeluar daripada fahaman ulama salaf, walaupun mereka cuba namakan diri mereka salafi ke ataupun fahaman Wahabi atau fahaman Yahudi, tapi kita terkeluar daripada fahaman umat Islam, fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita zaman dulu-dulu kalau sebut bersemayam mungkin maknanya berkuasa. Zaman dulu-dulu punya bahasa, cara mereka mengeluarkan. Tapi oleh kerana perkataan tersebut dia boleh merosakkan makna dengan membawa makna bertenggek, duduk, berada, maka saya elakkan guna perkataan itu sekalipun walaupun saya tahu banyak Al-Quran versi terjemahan ada begitu, tapi dulu ketika ada sebuah kilang yang nak cetak Al-Quran untuk sebuah istana khas untuk adalah sultan negeri tertentu, maka bila dia minta saya tolong semakkan terjemahan, maka saya bagi syarat kepada kilang tersebut. Kalau nak inginkan jasa saya menyemak Quran itu, boleh, tapi dengan syarat. Saya dulu bagi dia syarat. Ni zaman dulu mula-mula saya balik daripada Mesir dululah. Tak lama dah. Saya pun dah tak ingat lama dah.
Saya cakap dengan dia, boleh kalau nak minta tolong saya semak, tapi dengan syarat. Dia kata syaratnya apa Ustaz? Saya kata syaratnya ialah kalau saya ubah terjemahan yang ada kat dalam ni, saya tak kisahlah dia daripada KDN ke apa ke, saya tak tahu dia dapat tu daripada KDN dan dia dibenarkan cetak pun dan dia ada kelulusan, ada permit, ada apa semua. Tapi dengan syarat, saya kata kalau saya ubah, jangan ubah apa yang saya dah ubah. Kalau setuju, saya sanggup korbankan masa saya duduk kat kilang ni berhari-hari nak semak. Tapi kalau tak setuju, jawapannya abaikan. Jangan panggil saya tak nak terlibat. Jadi oleh kerana dia setuju, dia kata, oh, terserah Ustaz. Ustaz ubah, kami terima saja. Cantik. Okey. Jadi saya ubah, saya tulis Allah menguasai ke atas arash. Ada 7 tempat lebih kurang dalam Quran. Dan Allah beristawa ke atas arash. Bila saya ubah, saya tengok dia kekalkan. Dan dia cetak, cuma cetakan itu bukan untuk jualan dan bukan untuk sebaran. Hanya untuk istana ketika itu. Jadi saya ubah yang bahasa Inggeris dia dan ubah juga bahasa Melayu dia. Tapi tidak dinafikan Quran yang terjemahan di jualan umum tu begitu. Cuma yang saya dapat maklumat, terjemahan versi baru. Versi terjemahan yang baru yang cetakan saya lupalah, Yayasan Restu atau Pimpinan Ar-Rahman yang versi baru. Jadi mereka buat terjemahan tu yang lebih cantik lah. Dia punya terjemahan di bahasa Melayu dia. Baik, jadi untuk peringkat kita, benda ni susah sebab kalau saya cerita, orang akan cakap, tapi Ustaz, Quran ni tulis gini. Kan orang akan cakap gitu. Orang akan argue saya melalui cetakan Quran yang sedia ada dalam pasaran kan. Jadi dulu strategi saya ialah sebab orang tak faham dan orang akan berhujah dengan catatan Quran yang telah berlega di pasaran. Jadi kerja saya ialah macam mana nak ubah apa yang ada di pasaran. Fokus kita mesti gitu. Sebab orang awam akan tengok, Ustaz cerita pasal bersemayam tak sesuai gini. Tapi semua Quran saya tengok kan macam tu kan. Orang akan berhujah dengan apa yang ada jualan di pasaran kan. Jadi kita kena buat satu langkah proaktif yang berbeza lah. Ketika itu. Dan sekarang setahu saya banyak pihak berperingkat-peringkat telah memurnikan perkara tersebut. Tapi tak apalah, kita jangan bimbang tentang yang ada di pasaran tu. Tapi kita kena fokus kepada ilmu dan kefahaman. Nanti kita tidak keberatan untuk menerima fakta, hakikat bahawa yang ada di pasaran tu perlu dibetulkan. Dan kita mempunyai dasar ilmu dan kefahaman betapa apa yang diusahakan oleh sebahagian pihak untuk membetulkan yang itu tu adalah satu usaha yang amat baik. Jadi saya pun dulu base pada pemahaman saya dan tapi dia kena dua sudut. Satu, memahami bahasa Arab tu dengan baik. Yang kedua, mesti memahami bahasa Melayu tu dengan baik. Sebab kalau kita memahami bahasa Arab saja tapi tak memahami perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan baik dan mendalam, pun juga nanti kita bersyak wasangka pada perkataan itu dengan makna tertentu yang mungkin di kalangan ahli bahasa mengatakan ini sebenarnya tak macam tu, bukan begitu. Jadi hal-hal yang macam itulah. Tapi tak apa, kita tak nak pergi jauh kepada perkara tersebut. Saya nak fokus ni muka surat 36 ni. Fokus kita kat sini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya nak bertanya, tak tahu nak letakkan pertanyaan tu bagaimana, tapi kalau Allah menciptakan semuanya yang ada, adakah Allah ni juga, bagaimana Allah tu wujud, atau adakah Allah tu ciptaan juga? Baik, soalan yang baik. Yang pertama, tidak ada soalan bagaimana Allah wujud. Itu yang pertama. Macam mana tak ada? Tak apa. Saya cerita dulu. Tidak ada soalan bagaimana Allah wujud. Yang kedua, Allah wujud tanpa permulaan. Bukan disebabkan oleh sesuatu, bukan diwujudkan oleh pihak lain. Dia ada tanpa permulaan. Maknanya, kalau benda lain selain dari Allah, dia diadakan, diwujudkan oleh Allah, dan Allah yang menjadikan dia daripada tiada menjadi ada, tetapi perkara yang sama bukan Allah Subhanahu wa ta'ala
berkaitan dengan keadaan yang saya sebutkan tadi tu. Dengan catatan gini, Allah ada tanpa ada permulaan dan tanpa didahului oleh tiada. Jadi maknanya tanpa didahului oleh tiada, maknanya bukan diciptakan oleh sesiapa dan dialah yang mencipta segala-galanya. Segala-galanya semua didahului oleh tiada. Maknanya asalnya tak ada, menjadi ada. Macam mana dia boleh jadi ada? Kerana Allah yang mengadakannya. Manakala Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, dia ada tanpa permulaan. Tanpa permulaan maknanya apa? Tanpa sejak. Sejak bila Allah ada? Tanpa sejak. Bagaimana Allah ada? Tanpa bagaimana. Allah tu dia bentuknya apa? Tanpa bentuk. Allah tidak ada bentuk, tidak ada sejak, tidak ada bagaimana, tiada permulaan. Macam mana nak fikir? Jawapan dia memang tidak boleh difikir. Betul lah tu kalau tak boleh fikir. Betul lah tu tak boleh fikir. Sebab memang Allah tidak boleh difikirkan. Memang Allah tidak boleh kita fikirkan. Tapi kalau Allah tak boleh difikirkan, kenapa kita kata Allah itu ada tanpa permulaan? Kerana dalil. Dalam Quran disebut huwal awwal wal akhir. Dialah yang hidup, dialah Allah yang al-awwal, yakni yang tiada permulaan, al-akhir yang tiada pengakhiran. Maka kita dengan dalil tersebut menunjukkan bahawa sifat Allah tiada langsung persamaan dengan mana-mana sifat makhluknya. Maka kita katakan Allah itu dia tiada permulaan kewujudannya. Macam itulah kerana dalil. Tapi kan tidak ada seseorang, sesuatu pun yang mengetahui hakikat Allah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada kita ilmu yang wajib kita imani ialah sebagaimana apa yang ada dalilnya dalam Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa Allah yang kita sembah tidak menyerupai dengan mana-mana sifat dan ciri makhluknya. Yang sampai situ. Sampai itu. Jadi kita beriman dengan perkara tersebut dengan maksud yang seumpama itu. Kasih Ustaz. Jelas. Sama-sama. Sama, betul. Jadi itulah unik, bukan unik, itulah istimewanya kita menjadi orang Islam. Allah, Tuhan yang kita sembah, benar-benar Tuhan yang memiliki kesempurnaan sifat ketuhanan. Sebab sesiapa yang sembah selain dari Allah, semuanya memiliki ciri yang sama dengan kita. Diri kita. Contoh ada orang sembah matahari. Matahari kan sama dengan kita. Ustaz, mana sama? Itu awak tengok dengan mata zahir. Tapi dengan pandangan ilmu, matahari dengan saya sama. Kenapa? Apa yang sama? Satu, matahari asalnya tiada, saya asalnya tiada. Menjadi ada. Sama. Kedua, matahari sifatnya berubah. Sekejap di timur, sekejap di barat, sekejap cerah, sekejap mendung, sekejap gerhana. Saya juga sifatnya berubah. Tiga, matahari itu bertempat. Tempatnya di angkasa, antara langit dan bumi. Saya bertempat. Cuma tempat saya di atas bumi. Apa-apa saja yang bertempat, jawapannya ialah dia memiliki ciri makhluk. Jadi maknanya saya dengan matahari sama. Yang keempat, matahari memiliki saiz dan bentuk tertentu. Walaupun saya dengan matahari saiznya berbeza, tapi ada saiz, ada bentuk, ada ukuran, ada isi padu, ada dimensi. Saya ada bentuk, ada ukuran, ada isi padu, ada dimensi. Maka dengan pandangan ilmu menunjukkan bahawa siapa-siapa yang menyembah matahari, dia sembah sesuatu yang memiliki ciri yang sama ada dengan saya. Maka matahari confirm walaupun dia satu, tapi tak boleh dipanggil yang Maha Esa. Kerana dia tidak memiliki kesempurnaan sifat ketuhanan tu langsung tak ada. Kalau Tuhan, dia tidak boleh didahului oleh tiada macam saya dan matahari. Allah tidak didahului dengan tiada. Dia wajib ada dan dia ada tanpa permulaan. Yang kedua, Allah tidak berubah. Sebagaimana Allah wujud sebelum terciptanya tempat, Allah wujud tanpa bertempat. Dan sekarang Allah juga wujud tanpa bertempat. Sama, tak berubah. Yang ketiga,
Allah tidak memiliki bentuk, saiz, rupa, dimensi dan seperti mana makhluk yang lain semuanya mempunyai ukuran, bentuk, saiz, dimensi dan juga isi padu tertentu. Jadi semua ciri-ciri itu menunjukkan kepada kita ni benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ketuhanan. Kalau Rasulullah kita sebut memiliki sifat kesempurnaan kemanusiaan dan kerasulan. Nabi sempurna, insan kamil, sempurna. Tapi sempurna dari sudut kemanusiaan dan kerasulannya. Tapi Allah maha sempurna dari sudut apa? Ketuhanannya. Jadi kalau kita sebut Nabi Muhammad tu adalah sempurna sangat, boleh. Tapi sempurna dengan makna sifat kerasulan dia sempurna. Sifat kemanusiaan memang paling sempurna. Tapi Nabi kita tidak memiliki sifat ketuhanan. Tak ada. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bermula dengan tiada menjadi ada. Sama. Dari segi kemakhlukan sama. Nabi Muhammad berubah. Dari dulu kecil, kemudian besar, dewasa, kemudian berkahwin, kemudian meninggal, wafat. Sama. Nabi Muhammad itu ada bentuk, ciri dan saiznya. Ada. Nabi tinggi sekian, badannya besar sekian, ada bentuk, ciri dan saiz. Nabi Muhammad ni sifatnya ialah dia berubah, dia bertempat. Kadang dia berada di Mekah, kemudian dia berhijrah ke Madinah, kemudian dia naik Isra' Mi'raj melepasi langit, kemudian turun kembali ke Mekah. Dia bertempat, yang bertempat. Jadi 4 ciri ni menunjukkan Rasulullah tu tidak memiliki ciri ketuhanan. Dan memang Rasulullah bukan Tuhan. Tapi Nabi sempurna, sangat sempurna. Sangat sempurna dari sudut apa? Dari sudut kerasulan dan kemanusiaannya terlalu sempurna. Terlalu sempurna. Tapi langsung tidak memiliki sifat ketuhanan. Kita tak macam ajaran Nasrani atau Kristian, Masihi. Yang mana mereka melihat Nabi Isa tu dari sudut kesempurnaan anak Tuhannya itu. Dia menisbahkan, mensifatkan begitu. Kita tak. Kita kata Nabi Muhammad sangat sempurna. Nabi Isa juga sempurna. Kerasulan dan kemanusiaannya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita, ilmu bertambah, kefahaman bertambah, pada masa yang sama menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti tentang Isra dan Mi'raj. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Ya. Betul pegangan makcik ni Ustaz. Makcik bila macam tercari-cari Allah kan, makcik sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Macam tu. Mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith itulah yang kesalahan Allah Ta'ala dengan segala perkara benda yang berlalu. Macam tu kan Ustaz kan? Cantik. Itu asasnya kat situ. Nanti masa daurah Isra' dan Mi'raj tu nanti saya nak fokus yang Hajah sebutkan tu. Cantik tu. Jadi makcik tercari-cari, kadang makcik ingat yang tu lah baru kita macam kenal Allah betul-betul kan? InsyaAllah. Bagi makcik orang awam lah, makcik bukan Lepas Ustaz. ni, tak apa. Nanti Hajah, nanti saya daripada mukhalafatu lil hawadith, nanti ramai-ramai kita berlatih sebut ramai-ramai 4 perkara yang saya sebut tadi tu. Nanti kali ni ingat mukhalafatuhu lil hawadith je, terus ingat 4 perkara tu sambil kita pun boleh sebut untuk diri kita sendiri. Nanti kita latih sama-sama insya-Allah. Ustaz, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith atau mukhalafatuhu lil hawadith saja? Dua-dua boleh. Sebab hu tu kembali kepada Allah. Kita nak sebut ta'ala tu memuji. Kalau tak sebut ta'ala pun sama makna sempurna. Terima kasih Ustaz. Bersama-sama. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kata Ustaz pernah terjemahkan Al-Quran. Terjemahan tu, terjemahan Al-Quran tu ada dijual ke Ustaz yang Ustaz buat? Tak ada. Dia cetakkan untuk istana saja masa tu. Untuk kita senang nak faham kan? Ustaz betul. tak buat untuk apa ni, pemasaran ni? Tak ada. Pemasaran tak ada. Masa tu tak ada. Sebab cetakan tu dia dapat daripada sebuah istana, maka dia nak buat untuk edaran istana sahaja masa tu. Ya ke? Ustaz tak nak buat pemasaran ke Ustaz?
Oh ya, belum tahu terjemahan. lagi, insya-Allah. Insya-Allah nanti sebab dulu masa saya balik Mesir belum ada orang yang buat. Jadi saya tak tahu macam mana nak pergi kepada platform yang legal ataupun yang kukuh, yang ada kelulusan dan sebagainya. Hanya saya dapat peluang kecil itu untuk cetakan tertutup. Jadi saya gunakan peluang itu untuk manfaat. Tapi pada masa yang sama saya cakap dengan kawan-kawan yang lain, kita kena cari cara Quran terjemahan yang ada pasaran mesti diubah. Jadi lepas daripada itu saya adalah pergi ke Yayasan Restu, jumpa kawan-kawan saya kat sana dulu. Masa kawan-kawan saya pun dah tak khidmat kat situ. Adalah beberapa meeting yang kami laksanakan. Dan ada juga ke Jabatan Agama Johor, sampai Jabatan Agama Johor buat camp khusus untuk kita sebut menggubal semula dan sebagainya. Panjang cerita dia. Tapi usaha-usaha ke arah itu bila dah ada orang yang ambil bahagian, saya tak perlu lagi ke sana. Tak ada keperluan apa pun sebab orang yang penting bendanya diubah. Siapa tu tak penting. Yang penting mesti ada seseorang dan sesuatu yang dibuat. Wallahu alam bissawab. Terima kasih Ustaz. Tapi Sama-sama. ada ke yang diubah? Setahu saya yang cetakan baru tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jakim ke apa, setahu saya dia dah ada cetakan yang baru. Nanti saya cuba pastikan sekali lagi dan nanti saya maklumkan, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara. Mohon maaf. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini dengan pimpinan bacaan Yasin, doa dan seterusnya, syarah dan terjemahan kitab Hikam Jawi pada pagi ini. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan barakah bacaan surah Yasin dan doa kita secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah ijabah pada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, diberikan syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih pada para jemaah yang terus istiqamah bersama dengan Gema Nur Iman untuk kuliah-kuliah kita seterusnya. Dan untuk makluman para jemaah sekalian, seperti apa yang diwar-warkan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, iaitu pihak Gema Nur Iman akan mengadakan daurah Isra' Mi'raj, iaitu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin dalam 3 sesi, iaitu bermula pada 10 hari bulan 2 ini di kuliah Maghrib. Nanti kita akan beri maklumat seterusnya di WhatsApp group. Dan sesi yang kedua pada kuliah Asar 12 hari bulan dan 13 hari bulan. Jadi kita akan berikan maklumat terperinci mengenai daurah Isra' Mi'raj, membumikan perjalanan langit, jadi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Dan untuk program tersebut pihak Gema Nur Iman mohon infak daripada para jemaah semua yang bermurah hati untuk terus kita menjayakan daurah tersebut dan juga untuk kuliah-kuliah bersama dengan asatizah di Google Meet Gema Nur Iman. Dan seterusnya untuk kuliah duha disebabkan oleh Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli ada hal, jadi kita tukar kepada kuliah bersama Al-Fadil Ustaz Khairil Azhar bin Samsudin, iaitu dengan kuliah Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, iaitu pada pukul 8.30 pagi ini. Jadi kepada para jemaah yang ada kesempatan boleh terus bersama sebentar lagi, dan pada yang ada urusan mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya di mana pun kita berada di bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi itu antara perkara yang akan berlangsung di Gema Nur Iman nanti, insya-Allah. Dan sebagai penutup kuliah dengan segala sukacitanya, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah subuh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan sebagai mewakili tim Gema Nur Iman, sekali lagi pihak saya ingin mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan sepanjang kuliah berlangsung pada pagi yang penuh barakah ini. Dan
saya akhiri dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal masykura untuk Ustaz untuk mengakhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.